Assalamualaikum. Hai semua. Untuk menu makan petang hari ni dah ada idea ke belum? Yang belum dapat idea tu, jomlah buat pau. Dalam tutorial kali ni, Umi nak kongsi dengan anda semua cara hasilkan pau yang lembut, putih, gebu dan licin permukaannya. Inti dalamnya pula dengan kelapa gula Melaka. Pau ni sejenis kuih yang diperbuat daripada tepung dan yeast, dibentukkan bulat dan kebiasaannya inti bahagian dalam dengan pelbagai perisa sama ada manisan, berdaging atau sayur-sayuran. Kemudian pau ni dimasak dengan kaedah kukus. Biasanya masyarakat Cina lah suka makan pau ni waktu sarapan pagi. Sebab itulah kedai mereka ada menjual pau kukus dalam steamer. Kalau anda nak tahu, dalam tutorial ni juga Umi dah kongsikan cara buat inti kelapa gula Melaka yang sedap dan moist sangat. Untuk anda beginners yang baru nak mencuba buat pau sendiri di rumah tu, jom tengok video ni hingga habis. Banyak poin-poin penting yang boleh anda grab untuk hasilkan sebiji pau yang gebu gebas dan lembut tekstur dalamnya. Untuk inti kelapa, masukkan setengah cawan gula Melaka, 1/3 cawan gula pasir dan 1/4 cawan air biasa. Umi masak dalam kuali lepeh ni je. Kemudian campakkan 2 helai daun pandan yang telah disimpul rapi. Buka api, masak air gula ni hinggalah ketulan-ketulan gula Melaka tu larut sepenuhnya dan air gula menjadi likat sedikit. Tambah 1/4 sudu kecil garam bagi naik rasa lemak pada kelapa parut. Gaul sebati dan biarkan sekejap bagi air gula tu menjadi likat sedikit dan mendidih. Dah keluar buih-buih kasar gitu, terus masukkan 1 cawan menggunung kelapa parut putih. Gaul sebatikan kelapa parut tu bersama air gula. Kemudian tambahkan 1 sudu kecil tepung gandum. Tujuannya bagi inti kelapa ni melekit-lekit sedikit tak berderai. Mudah nanti kita nak masukkan inti dalam dough pau. Umi biarkan masak sekejap je lagi. Gaulkan je bagi air gula tu meresap sepenuhnya dalam kelapa dan kering sedikit. Macam ni lah keringnya. Intinya tak basah lagi. Dah siap inti kelapa ni, sejukkan di suhu bilik sahaja Dah sejuk nanti mudah kita nak masukkan inti dalam dough pau. Untuk buat dough pau, dalam bread maker masukkan 130 ml air sejuk. Kemudian tambah 2 sudu besar gula caster, setengah sudu kecil garam, 250 gram tepung pau. Yang ini shortening, sejenis lelemak sayuran untuk lembutkan pau kita. Umi guna dalam 1 sudu besar sahaja shortening ni. Kemudian yeast, gunakan brand Saf Instant ni kerana ianya tidak berbau yeast yang kuat berbanding Moripan tu. Umi masukkan 1 sudu kecil sahaja yeast. Setengah sudu kecil baking powder. Ini contoh botolnya untuk gebukan lagi pau kita. Tutup bread maker, on switch. Pilih setting nombor 9 yang fungsi menguli tu. Masa Umi setkan dalam 30 minit dahulu Nanti dah bunyi beep. Umi tambahkan lagi 15 minit. Jadi total masa menguli adalah selama 45 minit. Hinggalah adunan doughnya kelihatan licin dan elastik 70%. Untuk buat pau ni tak perlu uli hingga 100% elastik macam roti tu. Nanti berpotensi pau kita tu mengecut lepas kukus. Dough pau dah kelihatan licin dan elastik. Setelah 45 minit ulian tu, bunyi je beep. Boleh terus keluarkan dough dari bread maker dan transfer ke silicone mat ni. Yang ini Umi nak tunjukkan contoh dough pau yang dah capai 70% elastik. Doughnya kelihatan lembut gini, tapi masih boleh terkoyak lagi doughnya Kalau dapat dough yang lembut gini, insya-Allah pau kita akan lembut dan gebu.
Bulat-bulatkan dough bagi kemas. Umi pusing-pusingkan gitu bagi membentuk bulatan yang cantik. Kemudian potong dough kepada bahagian-bahagian yang kecil ya, supaya senang kita nak timbang nanti. Setiap satu dough tu Umi timbang seberat 52 gram. Saiz dough tu terpulang ya. Kalau nak buat pau saiz kecil-kecil, boleh kurangkan beratnya. Yang ini Umi nak buat saiz pau besar sikit. Jadi Umi timbang dalam 52 gram untuk setiap satu dough tersebut. Dah siap timbang, tutupkan dough yang telah dipotong tadi supaya tidak kering terkena angin. Ambil satu dough, buangkan angin, kemudian perkemaskan bahagian permukaan dengan tarik-tarik dough tersebut. Cubitkan di penghujung atas gitu, kemudian terbalikkan dough dan mula rounding bagi kemas dan bulat. Bagi licin permukaannya ya. Dah siap tu boleh letak tepi, sambung rounding lagi dough-dough yang berbaki tu. Penting ya untuk kita rounding bagi kemas dan licin permukaan dough supaya paunya juga akan licin, mulus permukaan, tak menggerutu ataupun tak sekata. Dah siap rounding ke semua dough-dough tadi, rehatkan sekejap dalam 10 minit bagi pembentukan gluten dalam tepung tu terbentuk. Tutup dengan plastik ataupun kain nipis. Sementara tu Umi nak bol-bolkan dahulu inti kelapa yang dah sejuk ni. Pakai sarung tangan ya. Kemudian oles sarung tangan tu dengan sedikit minyak. Skopkan 1 sudu besar inti kelapa. Kemudian bentukkan bol-bol macam Umi buat tu, supaya lebih mudah lah kita nak masukkan inti dalam dough pau nanti. Kalau tak nak buat bol tu pun tak apa, ikut je mana-mana kesenangan anda ya. Cuma kalau inti kelapa ni jangan diguna tangan macam bolkan inti kacang merah tu, takut kelapanya cepat basi nanti. Dah siap bolkan intinya, boleh lepehkan sedikit pau. Di bahagian hujung-hujungnya tu lepehkan, letak inti di tengah-tengah dan tutup kemas. Roundingkan sekejap bagi berbentuk bulatan yang kemas, kemudian letak di atas grease paper gini. Okay, ni yang dah siap diletak inti di dalamnya ya. Rehatkan dough pau ni lebih kurang 15 hingga ke 20 minit dalam bekas pengukus ni je. Tutupkan, dah kembang nanti bolehlah terus dikukus. Ni dough pau yang dah kembang setelah 20 minit lebih Umi rehatkan. Kemudian kukus selama lebih kurang 8 minit sahaja. Alas penutup kukusan dengan kain untuk elakkan wap air jatuh di permukaan pau. Air kukusan tu pun tak perlu banyak, separuh macam tu dah mencukupi. Kukus pau jangan lama sangat, nanti pau mudah kecut dan keras bila dah sejuk. Siap je kukus, jangan terus dibuka penutup kukusan tu. Angkat dari tempat kukus, biarkan dalam 5 minit gitu, barulah dibuka penutupnya. Supaya perubahan suhu secara mendadak tu tidak mengecutkan pau kita. Siap dah pau kelapa by Umi. Tengok tu nampak lembut dan gebu sangat-sangat kan? Warna paunya pun putih bila kita gunakan tepung pau. Mulus permukaan kulit luarnya. Jom cuba. Banyak lagi ya resipi-resipi menarik yang menanti anda hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jadi jangan lupa subscribe, like, sharekan resipi ni jika anda rasa bermanfaat dan tekan bel untuk notification video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.